Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-futur wa akharu as-sahur. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam ini 6 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 28 April 2020. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah pun menyempurnakan puasa siang hari tadi, berbuka, menunaikan solat pada maghrib, makan malam, sembahyang tarawih, sembahyang witir, kemudian mungkin terus dengan berzikir, berwirid dan juga meneruskan dengan bacaan Al-Quran. Dan saya percaya mungkin tuan-tuan telah menyempurnakan semuanya ini, ataupun mungkin masih lagi dalam perjalanan untuk sampai ke penghujung Ihya Layali Ramadan, yang mana hari ini kita sudah hampir seminggu berada dalam bulan Ramadan. Maka sebagai kita mengulang kaji pada malam ini, marilah kita lihat tuan-tuan dan puan 7 dalam kitab Tazkirah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Syekh Tuan Haji Muhammad Fuad Kamaluddin Ar-Rembawi. Ada perkara yang menjadi sunat puasa, ada 7 perkara yang menjadi sunat puasa, yang mana ia akan menambah pahala puasa kita, tuan-tuan dan puan. Saya percaya tuan-tuan dan puan dah tahu benda ni, cuma kita nak ulang lah. So dekat-dekat seminggu ni kita tengoklah, mungkin ada yang kita sempurna buat, mungkin ada yang kita tertinggal, ataupun mungkin ada yang kita boleh jadikan lebih baik kepada sunat puasa ini. Jadi perkara pertama sekali tuan-tuan dan puan ialah, dalam kitab ini, buku ini disebut, pertamanya ialah bersahur. Kata penyusun kitab ini, sunat bersahur sekurang-kurangnya dengan sedikit makanan, kerana di dalam makan sahur itu terdapat keberkatan, dan disunatkan bersahur dengan makan kurma. Maknanya tuan-tuan, sahur itu tak mesti kita makan banyak, tak mesti kita makan sampai 3 pinggan nasi, satu sudu, 3 pinggan habis.
tak mesti. Yang penting kurma tu ada. Disunatkan bersahur dengan kurma. Kerana sahur ini kata Nabi SAW ada keberkatannya. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah. Kerana bersahurlah, maka di dalam sahur itu ada keberkatan. Paling tidak tak dan tak sempat pun jadilah kurma 3 biji dan minuman yang air kosong yang cukup. Kalau kita akan berpuasa lama, 14 jam, 13 jam, kita di negara Khatulistiwa ini panas. Sebab itulah hanya 13-14 jam saja. Kalau negara-negara yang sekarang musim sejuk seperti Australia, New Zealand, Argentina, siang puasanya tak panjang, mungkin 8 atau 9 jam saja. Tapi sejuk menginggil sampai ke tulang hitam. Manakala di negara-negara Eropah dan Amerika Utara, mereka panjang tempoh puasanya, 16 jam, 17 jam, 18 jam. Tapi tak panas macam kita. Jadi bagi kita di sini, kita paling pun kurma untuk mendapatkan tenaga yang cukup. Kerana kurma ni banyak kelebihan dia. Telah dibuat kajian oleh pakar-pakar pemakanan bahawa kurma mengandungi banyak khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan, dan air yang mencukupi. Sabda Rasulullah SAW lagi, ista'inu bi tu'amis sahuri ala siyamin nahar. Tolonglah diri kamu dengan makan sahur untuk berpuasa pada siang hari. Nampak? Nabi kata tolong diri kamu. Bila kita sahur, kita bantu diri kita bersedia untuk berpuasa. Tetapi sahur ini sunat. Kalau tak sempat, janganlah tak berpuasa. Melainkan anak-anak kita yang belum akil baligh, itu tak apalah, boleh dilonggarkan. Boleh dilonggarkan, jangan dipaksa. Ada saya tengok dalam Facebook, nak ajar anak dia tunggu sampai berbuka, ambil air batu, masuk dalam plastik, ikat tahu dekat kongkong, supaya sejuk kongkong tu, jadi boleh tahan. Kita kalau boleh jangan sampai peringkat tu lah. Melainkan kalau dia sendiri pun memang nak, tak apalah. Kalau dia mampu, okey. Kalau tak mampu, kita jangan paksa. Kalau tak bersahur, tak ada masalah. Kemudian Nabi kata lagi, wa biqailulatin nahari ala qiyamil lail. Dua benda yang Nabi minta kita buat, tolong buat sahur tadi. Yang keduanya qailulah, iaitu kalau dalam terjemahan sini, qailulah ini tidur pada waktu tengah hari sebelum zuhur. Apa tujuan dia? Ala qiyamil lail, supaya kita malam ada tenaga untuk menghidupkan malam. Itu dia. Malah tuan-tuan dan puan di setengah-setengah sekolah berasrama, pelajar-pelajar dalam jangka waktunya memang belajar dikerah untuk tidur setengah jam sebelum waktu zuhur di surau. Diarahkan budak-budak tinggal kelas, pergi surau, ramai-ramai tidur di surau sampai waktu zuhur. Lepas waktu zuhur, sembahyang zuhur, sambung lagi. Itu dalam konteks pembelajaran di sekolah. Dalam konteks kita puasa Ramadan ni, supaya malam ni kita rasa ada tenaga untuk beribadah. Kemudian tuan-tuan, yang keduanya, sunat melambatkan makan sahur. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat, kata sahabat Nabi SAW, tasahharna ma'a Rasulillah SAW, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, thumma qumna ila salati, kemudian kami berdiri untuk bersembahyang subuh. Wa kana qadru bainihima 50 ayah. Jarak waktu di antara kedua-duanya, ini waktu sahur dan waktu subuh, ialah selama membaca 50 ayat Quran. Nampak? Inilah
antara dalil harusnya ada waktu imsak. Ada setengah kita dia kata imsak, Nabi tak ajar waktu imsak ni, tak ada, pas sahur tu subuh tak. Bila kita dah bersahur masih ada waktu, maka dalam hadis ni sebut nak tunggu subuh itu kadarnya 50, bacaan 50 ayat Al-Quran. Dan hadis lain, Nabi sendiri membaca 50 ayat Al-Quran nak menunggu sembahyang subuh tu. Di waktu imsak tu memang ada. Kita dah buat kajian, memang betul. 50 ayat Al-Quran, tempoh bacaannya 10 minit. Kalau satu juzuk antara 45 hingga 51 jam. Tengok kita punya baca lah, panjang ke, ni laju ke, perlahan ke, kita baca tadwir ke, kita baca hadar, cepatlah habis. Tapi lajulah, tapi tidak cacat tajwid. Kalau tadwir ni macam yang kita tengok dalam tadarus tu tadwir. Tartil, tu macam orang tilawah Quran tu. Tu tartil baca dia. Jadi kalau tadwir biasanya dalam satu juzuk 45 ke 50 minit lebih, satu juzuk. Tapi 50 ayat Quran hanya 10 minit sahaja. Jadi inilah dia dalil yang mengharuskan adanya waktu imsak. Kita lambatkan subuh, lambatkan sahur. Jangan sahur pukul 2, pukul 3, sahurlah pukul 5. Jadi 5.30 ada lagi masa untuk kita baca Quran tunggu subuh. Tapi kalau terjaga lambat, terjaga lepas waktu imsak, boleh sahur tak? Boleh. Boleh sahur tak? Jawapannya boleh. Sahurlah, janganlah ditahan pula. Sahur tu benda sunat. Jadi sahurlah seberapa yang mampu, supaya tidak ketinggalan ibadah sahur itu. Kalau terjaga lambat, kalau jaga pukul 5.10, 5.20 boleh. Dan kaum ibu pun memang dia awal sikit bangun. Kaum bapak-bapak ni dia yang payah sikit. Maklumlah, mereka kalau kaum bapak tu mungkin bapak tunggal ke, lain-lain kita. Dia biasa bangun sendiri, jadi tak ada masalah bagi dia. Tapi kaum bapak ni, saya percaya kaum lelaki ni memang nak bangun subuh ni, itulah dia sampai dalam video tu ada dia buat satu alat loceng besar tu sambung ke katil. Bila sampai masuk katil tu meloyak-loyak, jadi teruk kata orang Perak, teruk tu tahun 9 kan, lampau jangan sampai macam tu. Tapi perkara sunat ialah menyelewatkan bersahur. Jangan kita sahur awal pukul 2, pukul 3. Tapi tak salah pula kalau kita nak ngoreh, nak heavy sikit ngoreh, takut-takut tak jaga. Contoh kalau isteri kita itu tidak berpuasa, dia uzur, dia tak ada masalah. Kalau terjaga pun yang paling penting kurma 3 biji, air dah. Itu dia tuan-tuan. Wallahu alam. Yang ketiga, sunat menyegerakan berbuka ketika yakin telah masuk matahari. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul futura wa akharus sahur. Rasulullah SAW, manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa dan melewatkan makan sahur. Jadi buka puasa jangan tunggu. Jangan tunggu. Kena pula kita semua duduk rumah lagi senang, tak berada di jalan, semua ada di rumah. Yang petugas biasa hadapan pun dah standby dah nak berbuka, dengar azan radio je, terus kita berbuka. Radio tempatan, jangan radio TV 1 tu waktu KL. Radio tempatan kita, ada kawasan lebih awal dari Kuala Lumpur, ada kawasan lebih lewat dari Kuala Lumpur. Kita ikut radio tempatan. Duduk mana? Duduk Negeri 9, radio Negeri FM lah. Duduk di mana? Di Kedah, Kedah FM lah. Jangan ikut radio nasional ataupun klasik. Itu adalah waktu Kuala Lumpur. Jadi kita segerakan.
berbuka apabila masuk je waktu azan berkumandang, maka kita jangan tunggulah, terus je kita berbuka. Sunat berbuka puasa dengan rutab, kurma basah. Sekiranya tiada, sebaiknya dengan tamar, kurma kering. Sekiranya tidak diperoleh juga, maka seelok-eloknya berbukalah dengan air. Kerana dalam hadis menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Bahawasanya Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum bersembahyang maghrib dengan 3 biji rutab. Yang ni kita buat sekarang banyak, tahun-tahun lepas lah. Di masjid surau kita buka puasa dengan 3 biji korma, ikut sunnah Nabi. Jangan nasi kita berdal sendiri, itu nanti dulu. Kita nak sembahyang maghrib ni. Kata Nabi, kata para sahabat adalah hadis ini menerangkan itu amalan Nabi SAW. Fa in lam yakun fa'ala tamarat. Kalau tak ada rutab, kurma basah, kurma kering pun boleh, namanya tamar. Fa in lam yakun hasawatin mimma. Sekiranya tak ada juga, maka baginda SAW berbuka dengan meminum 3 teguk air. Kalau tak ada juga kurma, tak ada seri muka ataupun makanan yang manis-manis, kuih donat dan sebagainya, minumlah air sekurang-kurangnya 3 teguk air, membasahkan tekak itu. Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW lagi, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamr. Apabila seorang kamu berpuasa, maka hendaklah kamu berbuka dengan tamar. Fa in lam yajid fa 'alal ma'i fa innahu tahur. Jika tak diperolehinya, maka berbuka dengan air, kerana ia suci lagi menyucikan. Kalau tak ada korma, air lah. Biasa percaya mana-mana pun ada korma. Di kedai-kedai jual korma, kedai runcit pun insya-Allah ada jual korma. Korma ni insya-Allah tak ada masalah lah. Cuma tahun ni Yusuf Tayyub tidak kedengaran, tu saja. Tapi korma tetap ada. Alhamdulillah. Dalam satu riwayat menyatakan kana Rasulullah SAW idza kana sha'iman, bagi Rasulullah SAW apabila berpuasa, lam yusalli hatta yu'ti lahu birutbin wa ma'in fayakul. Sehinggalah setelah didatangkan kepada baginda dengan rutab dan air, dan baginda SAW memakannya. Jadi bukan makan nasi, bukan makan berat, kurma dengan air. Lepas tu kita sembahyang maghrib. Pas sembahyang maghrib, tu cerita lain. Maka disunatkan setelah berbuka puasa mengucapkan Allah malaka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ni kita dah biasa, kita baca doa ni, Allah malaka sumtu bika amna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ada juga doa tambahannya di sini, Allahumma zahaba dhama'u wa batalatil uruqu. Ya Allah Tuhan kami, telah hilanglah dahaga dan telah basahlah segala urat. Wa thabatal ajru insya-Allah taala, dan tersabitlah pahala jika dikenaki oleh Allah SWT. Ya wasi'al fadli ighfirli, wahai Tuhan yang maha luas kurnia ini, ampunilah dosa-dosaku ini kalau yang panjang lah. Sekurang-kurangnya doa tadi, Allah malaka sunnah bika aman wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang ketiga. Yang keempat, sunat meninggalkan bersugi setelah tergelincir matahari. Tidak makruh hukumnya sekiranya bersugi setelah masuk matahari ini, setelah masuk waktu berbuka. Jadi kalau kita bersugi sebelum gelincir matahari, okey. Kalau dah gelincir matahari, sunat ditinggalkan. Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam sebuah hadis, wal khalufu fa mis-sa'imi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa itu lebih baik sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Konon-konon kita tak naklah nanti garang bau. Dah buat penjarakan sosial 1 meter pun orang bau lagi bau mulut kita. Tu peduli kan? Sebab yang penting Allah Ta'ala menerima bau mulut kita itu lebih baik di sisinya daripada bau kasturi. Gitu. Tapi kalau dah berbuka nak solat maghrib bersugi tak apa. Wallahu a'lam. Yang kelima, sunat memperbanyakkan sedekah dan memperluaskan belanja pada ahli keluarga dan melakukan amal kebajikan kepada kaum kerabat dan jiran melebihi bulan-bulan yang lain. Di dalam sahihain daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, kana Nabi SAW ajwadan nas. Adalah Nabi SAW sepermurah-pemurah manusia. Janganlah kita nak kata kita paling banyak berbuat. Saya ni dah keluar banyak duit dah, 1 juta lebih dah untuk bersedekah. Kamu tak boleh kan, tak boleh lawan Nabi SAW. Tak payah ceritalah, buat saja. Kalau nak bersedekah, jangan. Tak payah sebut.
saya ni dah bersedekah dah sejuta. Elok-elok pahala kamu sejuta, habis pahala kamu nak buat apa? Kan? Jadi tak bayar ya. Sebab Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadana. Baginda SAW lebih pemurah ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui baginda SAW. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, jadi Nabi SAW bila ditemui oleh Jibril alaihissalam, Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah. Bulan Ramadan Nabi all out sedekah. Kan? Nabi dah pemurah dah bulan-bulan lain ni, tapi bulan Ramadan Nabi all out. Jadi kita tak boleh challenge lah Nabi SAW ni. Kita boleh cuba mencontohi Nabi. Itu dia. Jangan berkeluh kesah dengan sedekah kita. Bagi je. Mampu, cara mampulah. Kemampuan kita. Mana yang lebih mampu, bantu. Mana yang kurang mampu tu tak apa. Kemudian dalam hadis ini disebut wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Wa Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW setiap malam pada bulan Ramadan. Fayudarisahul Quran. Nabi SAW ditemui oleh Jibril setiap malam dan Jibril bertadarus Quran dengan Nabi SAW. Ini asal usulnya amalan tadarus tiap malam bulan Ramadan. Kerana para sahabat melihat perbuatan Nabi SAW bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Gitu tuan-tuan Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka sebenarnya Rasulullah SAW lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang menghembus. Nabi SAW ni, pemurah Nabi SAW ni orang tak perasan. Tu maksudnya kalau angin bertiup tu kita boleh rasa, tapi Nabi bersedekah ni orang tak rasa, tak nampak. Sebenarnya itulah yang baik. Sedekah yang baik, sedekah yang kita tidak cerita ke orang. Bacalah. Tu salah satu golongan yang akan menerima naungan Allah SWT pada masyarakat pada hari kiamat. Lelaki yang bersedekah, yang menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tak boleh, tangan kirinya tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya sampai tara tu. Jadi tak payah sedekah ni, beri nak tolong baik cerita. Kenapalah saya diinaya macam ni Zayu? Berjuang memang macam tu, ada halangan, ada cabaran. Ingat, kita berjuang ni ada kapet merah. Tak ada. Kita, kalau kita nak kenang kita, kenanglah, tengoklah Nabi SAW lagi teruk pada kita. Tapi Nabi tak pernah komplain pun pada Allah SWT. Ada? Tak ada. Nabi mengadu pada Allah SWT, mohon diberi kekuatan. Bukan Nabi komplain pada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa bagi aku macam ni? Kenapa tak bagi orang lain? Kita teruskan kerja kita, InsyaAllah. Baik, diteruskan pada bulan puasa berikan makanan untuk berbuka kepada orang lain sekalipun dengan kurma atau air. Tapi yang paling afdal ialah mengenyangkan orang yang berbuka puasa. Sabda Rasulullah SAW, man fatara sa'iman falahu mislu ajrihi wala yang usu min ajri saimi syai'un. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa memberi makan pada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan pahalanya. Ini pahala orang yang berpuasa yang diperolehinya sedikit pun. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita dapat pahala, kita beri makan orang buka puasa, kita dapat pahala. Tahun ni nak bagi orang makan berbuka puasa di masjid surau, semua tutup. Jadi kita jamu bagi makanan buka puasa pada petugas-petugas kita. Itu dia. Mana yang bermampulah bagi. Jangan dikeluh kesahkan macam mana aku nak bagi makan orang buka puasa ni, tak ada seorang masjid buka, tak ada. Petugas-petugas berhadapan polis, tentera, hospital, bagilah. Mereka ni lah golongan yang kita terbuka peluang sepanjang bulan Ramadan ni, insyaAllah untuk kita menjamu mereka jauh dah berbuka puasa dan sahur sekali. Nabi SAW, sabda Nabi SAW, man fattara fi Ramadan sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa idqa raqabatihi minan nar. Siapa yang menjamu pada bulan Ramadan orang yang berpuasa, maka diampunkan segala dosanya. Wa kana mithlu dimerdekakan batang lehernya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi wa la yanqusu min ajrihi syai'un. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.
Qalu, para sahabat pun berkata, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya, kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kami tak ada apa-apa makanan nak berikan untuk berpuasa itu. Sabda Nabi SAW, qala yu'tillahu ta'ala hadha thawaba liman fattara sha'iman tamratan aw syurbatan aw madqata laban. Ya, Allah SWT memberi pahala ini bagi siapa yang memberi makan orang puasa itu satu biji kurma atau seteguk air minum atau sekali hisapan air susu. Maknanya bukannya kita nak jamu kat puasa ni grand-grand tu, ada apa yang kita mampu lah. Jadi kalau mampu bagi kurma, bagi kurma. Kalau mampu bagi air, bagi air. Kalau mampu bagi roti, bagi roti. Ikut kemampuan kita masing-masing. Tak kisah. Yang penting kita nak bersedekah. Kemudian wahwa syahrun, ya, bulan Ramadan itu, awaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatu maghfirah, dan tengahnya adalah keampunan, wa akhiru itqu minan nar, dan akhirnya kemerdekaan dari api neraka Allah SWT. Wallahu alam. Disunatkan bagi orang yang menjamu orang yang berbuka makan bersama-sama orang yang dijamu, kerana ini akan mengembirakan orang yang dijamu. Itu kalau boleh. Boleh duduk sekali. Kalau boleh lah. Duduk sekali makan dengan mereka, frontliner tu, buka puasa sekali. Sebagai solidariti kita, kebersamaan kita dengan mereka, kalau boleh. Tak payah bicara jauh-jauh dari kawasan kita tu. Kalau kawasan kita ada blok tu asyik begitu je. Tak payah pergi jauh-jauh. Pergi situ je. Boleh tak saya buka je? Boleh tak? Buka lepas tu kita balik rumah. Tak ada masalah. Rumah kita dekat je. Payah pergi cari jauh pula. Kan? Susah kita pula. Nanti mungkin silap kita ditahan pula. Dah kena denda 1,000 pula. Itu yang jadi masalah. 1,000 tu banyak. Bagi saya lah. Orang lain saya tahu lah. Kemudian yang keenam, sunan muakkad memperbanyakkan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan, iaitu saling membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Dalam hadis sahih menyatakan, kana Jibrilu yalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fa yurisahu Al-Quran. Adalah Jibril menemui Nabi SAW setiap malam pada bulan Ramadan, maka dia bertadarus Quran dengan Nabi SAW. Jadi itulah dia. Banyakkan baca Quran pada bulan Ramadan. Ada satu persoalan, adakah bolehkah kita buat grup WhatsApp kawan-kawan ambil satu juzuk? Boleh, tak ada masalah kan. Kalau nak buat tadarus online pun lagi bagus, guna Zoom je. Saya cerita sebelum ni, boleh buat je kan. Ramai-ramai, ada 20 orang dalam gambar tu, baca seorang. Kepala dia mestilah orang yang ahli dalam Al-Quran, kan? Orang yang hafiz ke, orang yang alim dalam Al-Quran ke, orang yang faqih dalam Al-Quran ke, kan? Ataupun kita ambil inisiatif seorang satu juzuk. Kamu ambil juzuk apa, boleh, tak ada masalah. Untuk kita baca sendiri pun ada, dengan kumpulan-kumpulan pun ada, ada masalah. Benda-benda ni sepatutnya tak jadi isu. Yang pentingnya ialah sunat memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sunat muakkad maksudnya keadaan kita sekarang memang mengizinkan sangat-sangat kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi kita kena ambil peluang yang ada ni, insya-Allah. Dan yang ketujuh ni beratlah. Tahun ini kerana kita lihat masjid-masjid Surau masih lagi ditutup. Melainkan kalau masjid sebelah rumah kita ada cara nak masuk, tu lain cerita lah. Tapi tak boleh juga, mereka akan tahu. Jadi kita tak boleh nak buat apalah. Tapi ini adalah perkara yang disunatkan pada bulan Ramadan. Tak dapat tahun ni, tahun depan boleh kita buat, insya-Allah. Kalau panjang umur kita buat yang ketujuh ini, memperbanyakkan beriktikaf dalam masjid, terutamanya pada 10 hari terberakhir bulan Ramadan, kerana hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW idza dakhala al-ashrul awakhir, bila masuknya 10 malam yang akhir, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ahya laila, baginda SAW menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan ahli keluarganya, wajadda wa shaddal mizar, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah dan mengikatkan ikatan kainnya. Maksudnya tak adalah Nabi ni tidur di rumah, Nabi beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Bagi kaum wanita, tengoklah, kalau mampu ikut suami boleh,
Kalau tak, kita qiyamul lail di rumah saja. Tapi suami itulah yang aulanya beriktikaf di masjid. Baik. Nah, itu dia. Kenapa? Kita lihat apa yang dituliskan di buku ini. Ulama berselisih pendapat di dalam mentafsirkan makna syaddul mizar, menguatkan ikatan kain. Isi pendapat yang sahih bermaksud baginda SAW mengasingkan diri daripada isteri-isterinya kerana sibuk beramal ibadah seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah dan Anas radhiyallahu anhuma bahawa baginda SAW tidak meletakkan badannya atas tempat tidur sehinggalah berakhirnya Ramadan. Jadi yang ketujuh ni kita tak mampu nak buat. Yang kita mampu buat banyakkan ibadah lah di rumah kita kan. Zikir, selawat, zikir, baca Quran, zikir. Boleh. Kalau ada rumah yang ada surau tu kan, ada surau kecil di sesetengah rumah tu, ada surau kecil di dalam rumah itu lah, bagus sangat tu. Beriktikaf seolah-olahnya. Beriktikaf lah di situ. Taklah nama iktikaf. Iktikaf ni hanya dalam masjid saja, tapi banyak ibadah dibuat di situ. Jadi sekiranya kita tidak sia-sia saja waktu kita pada malam bulan Ramadan ataupun pada siang bulan Ramadan dalam keadaan PKP. Kita tinggal di rumah ni banyak kan, macam yang kita sebut dalam hadis-hadis sebelum ni, 3 benda atau 4 benda tadi yang disebut. Amal kita akan lipat gandakan pahala, diam kita adalah tasbih, banyak zikir, banyak selawat, banyak baca Quran. Tu sah mampu lah. Kalau tak mampu, tidurlah. Dan kita banyak berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatkan virus COVID-19 ini, wabak COVID-19 ini jauh-jauh daripada kita menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Walaupun dah dikeluarkan berkeliling sembahyang raya, mungkin buat di rumah saja, boleh lah. Kita pun lain itu. Asalkan kita selamat, kehidupan kita dijauhkan daripada wabak yang berbahaya ni. Mungkin tahun depan insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan lapangan kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itulah 7 perkara yang sunat dalam ibadah puasa yang kita kongsikan daripada kitab Tazkirah Ramadan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sempat kongsikan ni ada manfaatnya untuk kita bersama dalam meneruskan ibadah pada puasa pada bulan Ramadan ini. Adalah ilmu yang sedikit yang kita cuba kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, dan ianya adalah ilmu Allah SWT. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam tazkirah ini yang mungkin tersinggung, kata terkasar bahasa, terlanjur bicara, saya mohon maaf dari Allah SWT, kerana ini kekurangan kelemahan saya. Di Nabi SAW, kerana saya hanya menyampaikan apa yang disuruh oleh Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Dan daripada tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, tak kira lah ramai ke tak ramai ke, yang penting saya cuba kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Jadi bertemu kita tazkirah Ramadan di dalam tazkirah Ramadan pada malam besok, insya-Allah, dengan tajuk yang lain, insya-Allah, yang baik dari Allah SWT dan korang kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih dahulu selamat bersahur dan berpuasa pada pagi besok. Yang baik dari Allah SWT korang untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan lazat wa ta'zim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.